Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dengan izin Allah dapat kita bertemu dan bersama dalam ruang maya ini. Jadi insya-Allah sebelum tu marilah kita bersama-sama bagi lebih memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, pertemuan kita pada pagi yang barakah ini, Saidul Ayyam, hari Jumaat. InsyaAllah sama-sama kita bacanya Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya marilah kita bersama-sama memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita, Allah ampunkan segala kelalaian kita saat kita hidup di atas dunia yang sementara ini, yang mungkin terkadang kita lalai dan leka saat kita mencari rezeki, kita mengumpul mungkin di sana kekayaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita insya-Allah, dan seterusnya kita bersama-sama bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mari kita sama tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk, Tuhan yang menciptakan manusia. Astagfirullah minal khataya. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, minal khataya, daripada kesalahan kesilapan kami ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa barik wasallim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak dan adik-adik, yang mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih lagi Allah memberikan kepada kita dengan nikmat kesihatan tubuh badan. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, muslimin muslimat yang telah berada bersama-sama dengan kita bersiaran pada pagi ini, sama-sama kita share, sama-sama kita kongsikan program ini. Dan untuk makluman, kita telah bersiaran hari ini merupakan siri yang ke-6 berkaitan dengan program Santai Janji Sampai. Kita membicarakan berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita bagi lebih kurang 2 minit lah, 2-3 minit. Kita share sama-sama, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Dan mudah-mudahan juga
dengan perkongsian ini Allah memberikan kepada kita mungkin ganjaran walaupun tak banyak, mungkin bukan di dunia ini, tetapi saat di padang mahsyar, saat kita bertemu dengan Allah, inilah antara sumbangan kita dalam untuk berkaitan dengan urusan agama. Mungkin sebelum ni kita banyak membantu berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan duniawi, tapi mudah-mudahan perkongsian kita, walaupun hanya kita share link, kita share kan, tapi menjadi asbab orang melihat program ini mendapat kebaikan manfaatnya, mudah-mudahan ini merupakan sedikit usaha kita berkaitan dengan ukhrawi, insya-Allah. Kita tunggulah lebih kurang 2 minit ini, insya-Allah. Kita kongsi-kongsikan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Okey, boleh. Okey, sambil kita bersarapan tu. Okey. Okay, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Walaupun mungkin hari ini kita pernah mendaki mungkin Gunung Kinabalu kan, mungkin Gunung Everest, setinggi-tinggi gunung. Tetapi walaupun setinggi-tinggi gunung yang terdapat di atas dunia ini, muka dunia ini, di atas bumi ini, tetapi lebih tinggi keampunan Allah Subhanahu wa taala saat hamba-Nya dia merintih memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah kita puji sekali Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah hari ini dengan izin Allah masih lagi Allah memberikan kepada kita kesempatan, masih lagi kita boleh bangun tidur kan, pandang kiri kanan melihat orang-orang yang kita sayang kan, betul tak? Kita mampu melihat, mungkin saat kita keluar pergi kerja, anak kita yang kecil masih lagi tidur, masih lagi kita boleh melihat orang-orang yang kita sayang. Ini semua anugerah nikmat daripada Allah. Tetapi persoalannya bagaimana caranya kita sebagai seorang hamba untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Jika kita katakan ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung ganang, rahman Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada lautan kepada hamba-Nya. Persoalannya tuan-tuan perempuan, pada pagi Jumaat ini kita bermuhasabah diri, kita mengkoreksi diri. Bagaimana hari ini aku ingin menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur di atas segala nikmat Allah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi ini, dengan perkongsian daripada laman Facebook SDA MMU Melaka, daripada bahagian Haluan Pelajar MMU, dan juga daripada grup saudara kita Nun di selatan sana, grup Persatuan Bangsa Johor. Apa khabar orang selatan? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lingkungan, dalam kumpulan di kalangan hamba-hamba Allah yang saat ini Allah katakan mereka yang beribadah, Allah katakan mereka yang Allah berikan limpahkan di sana rahmat Allah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, sebelum ni kita telah membicarakan berkaitan, kita dah masuk surah Al-Fatihah. Seperti yang kita katakan, kita akan bermula daripada surah Al-Fatihah, dan minggu lepas siri yang kelima kita membicarakan, baru sempat membicarakan nama-nama selain surah Al-Fatihah kan. Sekali masih ingat Al-Fatihah maksud dia apa? Fatihah, Fatihah kan maksud dia pembuka. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama dalam Al-Quran daripada 114 surah. Dan surah Al-Fatihah juga kita panggil dengan Ummul Kitab, Ummul Quran. Lepas tu Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dipanggil dengan 7 ayat yang diulang-ulang? Kerana masa bila? Kerana kita membaca surah Al-Fatihah berulang-ulang saat kita mendirikan solat kan. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, semuanya 17 kali kita ulang-ulang surah Al-Fatihah. Dan sebab tu dinamakan antaranya Sabul Masani. Jadi muslimin muslimat sekalian,
Ibu-ibu, ayah-ayah, sambil-sambil kita bersarapan, telinga kita, mungkin hari ini bila kita makan ni, itu merupakan untuk apa? Untuk perut kita yang lapar. Tetapi untuk makanan rohani ni tadi, kita tak boleh makan benda yang fizikal, tetapi kita makan dari bentuk yang disebut kerohanian berkaitan dengan ilmu yang boleh membangkitkan keimanan, yang boleh menyuburkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur kita kepada Allah, syukur sangat-sangat hari ini masih lagi kita boleh hidup, masih lagi Allah memberikan kesempatan untuk kita melakukan seperti biasa. Ingat tuan-tuan, hari ini contohlah kita katakan mungkin umur kita mungkin contohlah mungkin 50 tahun, mungkin ada 40 tahun, mungkin 30 tahun, dan mungkin dah umur subsidi. Ingat tuan-tuan, puan-puan, makin bertambah umur kita, kan, figure ni tadi, nombor ni tadi makin banyak, sebenarnya makin berkuranglah tempoh kita di atas dunia ni. Tapi semua kita tak tahu. Hari ini mungkin contohnya kita 50 tahun. Mungkin Allah bagikan kepada kita kesempatan di atas dunia ni 55 je. Kita target pencen 55 kan. Allah tetapkan contohnya 55. Hari ni kita 50. Berbaki 5 tahun je kalau kita tahu. Saya yakin dan percaya sekiranya hari ini kita tahu tempoh hayat kita, nescaya kita akan gunakan setiap saat, bukan setiap jam, setiap saat kita akan dekatkan diri kepada Allah. Setiap waktu kita akan buat kebaikan, penuh dengan kebaikan. Kita jauh perkara-perkara maksiat kerana kita tahu masa, orang kata kita hanya tinggal masa kecederaan. Contoh dalam game bola kan, masa kecederaan yang ada. Semuanya berusaha bertungkus lumus untuk apa? Untuk target gol ni tadi. Target tu yang nampak. Kalau 5 minit lah semua target tadi nak gol je. Macam mana sekalipun nak gol. Begitulah juga orang yang beriman. Walaupun hari ini Allah rahsiakan umur kita, Allah rahsiakan berkaitan dengan mati ni tadi, tetapi bagi orang yang beriman, gol dia, target dia tetap sama. Mission dia, vision dia tetap sama, iaitu mencari redha Allah, meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, jadi hari ini kita akan masuk dalam surah Al-Fatihah. Walaupun tak banyak, kita akan serba sedikit muslimin muslimat. Jadi program ni kita namakan pun program santai jadi sampai. Saya tak nak terlalu berat. Kalau nak lebih dalam, lebih mendalam, mungkin boleh kita pergi ke kuliah, jumpa dengan program ataupun di masjid di surau, mungkin hari PKP terbatas, tapi banyak program-program di luar sana secara online. Perkongsian ilmu ni tadi kita carilah. Yang penting kita ingin menuntut ilmu untuk menambahkan ilmu kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ni tadi akan kita dapat merasai yang dikatakan kemanisan iman, kelazatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, hari ini kita melihat dalam surah Al-Fatihah. Pertama kita melihat ayat yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita baca ta'awuz kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kat sana ada beberapa keadaan, ada 3 keadaan. Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 keadaan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim yang disebut ia merupakan pemisah surah ataupun merupakan permulaan setiap surah. Contohlah kita tengok surah yang terakhir kan, last sekali. Di sana adanya suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Jadi bila kita baca Al-Quran ni tadi, contohlah kita baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim yang pertama
disebut untuk pemisah surah ataupun permulaan surah dia tadi. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim juga disebut merupakan salah satu ayat dalam surah. Tadi pemisah surah ataupun permulaan surah. Bismillahirrahmanirrahim juga terdapat dalam surah, iaitu terkandung dalam surah An-Naml. Allah berfirman, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat berkaitan kisah Nabi Sulaiman AS dengan Bilqis. Nabi Sulaiman AS memberikan surat, dan surat tadi dimulakan wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dalam surah An-Naml, juzuk yang ke-19, surah yang ke-27, ayat 30. Tuan-tuan boleh tengok. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua perkara tadi, pertama awal surah tadi, pembuka surah atau pemisah surah. Yang kedua merupakan Bismillahirrahmanirrahim, merupakan antara salah satu ayat dalam surah An-Naml tadi. Ini muafakat ulama. Jumhur ulama bersepakat. Tetapi yang ketiga tadi Bismillahirrahmanirrahim, sama ada ayat ini termasuk dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak. Jadi ada khilaf lah. Seperti biasa yang kita tahulah. Ada mazhab tadi, ada imam tadi memasukkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan sekadar permulaan surah. Tetapi sepakat ayat dalam surah Al-Fatihah tetap 7 ayat. Beza dia ayat yang terakhir tadi, Siratal ladzina an'amta alaihim, ada mengira kat situ 6, kemudian 7 ayat. Jadi kena faham ada 3 keadaan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama ia merupakan pemisah surah ataupun permulaan surah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim merupakan antara salah satu ayat dalam surah An-Naml. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, perselisihan ulama ni tadi sama ada Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak. Okay, jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi permulaan ni jelas sebelum kita pergi lebih jauh lah. Ni kita sembang santai-santai. Jangan kita terlalu berat sangat tak. Saya nak supaya program ini kita menjadi satu program yang ringan-ringan, tetap memberi manfaat, memberi impact. Walaupun tak banyak tetapi sedikit pun cukup lah. Dan pastinya muslimin muslimat, hari ini lebih baik daripada semalam, itu merupakan orang yang beruntung sangat. Hari ini lebih baik daripada semalam. Walaupun tak banyak, sikit dia kan adanya peningkatan. Itu maksud dia satu kebaikan. Tetapi satu benda yang rugi sangat seandainya hari ini lebih teruk daripada semalam. Kan contoh, semalam dia solat cukup 5 waktu, tapi hari ini dia miss 1 waktu, dia tinggal culas tuan-tuan. Mungkin sebelum ini dia solat di awal waktu, tetapi hari ini dia terlewat ataupun dia terlambat, dia melambatkan waktu dan sebagainya. Jadi maksud dia semalam lebih baik daripada hari ini. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat hari ini lebih baik daripada semalam walaupun tak banyak. Jadi sambil-sambil kita bersarapan, sambil-sambil kita work from home. Mungkin hari ini ada sahabat kita yang mungkin dah bekerja di office, sambil-sambil buat kerja ni, walaupun mungkin tak ramai yang datang office, tapi sambil-sambil kita dengar tadi memberi manfaat kebaikan buat diri kita, buat keluarga dan masyarakat insya-Allah. Jadi kita sambung pada ayat yang pertama tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni kita telah bicarakan contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Sebelum ni saya dah pernah sentuh lah berkaitan dengan bacaan basmalah ni tadi. Bila bismillah tadi menyebut nama Allah, kita katakan tadi ia merupakan tanda suatu perkara tadi menjadi satu ibadah. Dan apabila perkara kebaikan, Rasulullah sebut kan, bila tak dimulakan dengan bismillah menyebut nama Allah, terputuslah tadi kebaikan tadi. Bahkan antara hadis Rasulullah SAW apabila ada seorang anak makan ni tadi, Rasulullah kata, ya gulam, samillah ya gulam, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik,
Makanlah, mulakanlah dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah dengan makanan yang apa? Yang paling dekat dengan kamu. Maksudnya tuan-tuan, Rasulullah SAW nak kata cantiknya, indahnya Islam. Adab ni tadi. Adab ni tadi, inilah yang nak kita praktikan. Sebab itulah apabila kita membaca Al-Quran, bukan sekadar kita membaca dengan bertajwid. Betul makhraj dia, betul huruf dia, sebutannya. Bukan sekadar kita faham ataupun tahu arti dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tetapi perlu di sana kita tadabbur. Kita faham arti dia, kemudian kita tadabbur, bawa pengertian tadi dalam diri kita. Contohnya bila kita sebut Bismillah, kat sana Rasulullah ajar tadi berkaitan dengan adab. Sebut nama, contohnya adab saat kita nak makan. Dan inilah satu perkara yang hari ini kita katakan ramai ibu ayah yang terlepas pandang berkaitan dengan perkara ini. Adab saat berada di hadapan rezeki. Berapa ramai saat nak makan, kadang-kadang saat itulah dia nak memarahi anaknya. Saat itulah nak bergaduh, saat itulah nak bercakap benda-benda yang negatif. Ingat tuan-tuan, puan-puan, apabila dalam depan rezeki ni kita bercakap benda yang negatif, ia akan memberi efek kat mana? Memberi efek kepada rezeki yang kita nak makan tadi. Dekat air kita, dekat mungkin adanya nasi goreng, walaupun dia berkhasiat, tetapi kerana perkara negatif yang kita sebut, kita ungkap, kita mengumpat orang lain dan sebagainya, ia memberi efek dengan makanan yang nak kita makan ni tadi. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, bagaimana Rasulullah mengajar seorang budak ni tadi, kanak-kanak ni tadi nak makan, sambil sebutlah nama Allah, Bismillah, sebut nama Allah, mulakan dengan tangan kanan kamu dan makan benda yang paling dekat dengan kamu. Ini adab cantik tuan-tuan. Tapi hari ini bagaimana anak-anak kita? Kalau hari ini kita sebagai ibu dan ayah, benda yang sekecil sunnah ni pun kita tak amalkan, kita tak praktikan dalam keluarga kita, macam mana kita nak amalkan sunnah yang paling besar, yang besar? Ni bab makan je, dengan family je. Kan? Kita kena ajar anak-anak kita nak makan, nanti dulu makan, baca bismillah belum? Nanti dulu dah basuh tangan belum? Nanti dulu, ni tangan apa ni, kanan ke kiri? Kanak-anak yang masih kecil kan, dia confuse lah kanan kiri, ataupun dalam keadaan kadang-kadang dia tak terfikirlah, dia terlupa makan dengan tangan kanan. Walaupun dia menulis, walaupun hakikatnya kerja harian dia dengan tangan kiri, ada orang macam tu kan, kekuatan tangan dia sebelah kiri. Maksud dia menulis tangan kiri, buat kerja tangan kiri lebih kuat berbanding dengan kanan. Tapi ingat, saat makan tuan-tuan, minum, menyuap dalam mulut tadi rezeki ni tadi dengan tangan kanan, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang Rasulullah SAW mengajar kepada kita, mulakan dengan tangan kanan walaupun kita minum air. Kan, contohlah, walaupun dengan, tapi ramai kadang-kadang disilap. Kan? Dia minum dengan tangan kiri. Kan? Tapi minum juga dengan tangan kanan. Kemudian antara yang lain Rasulullah tegur tadi ajar tadi, makanlah makan dengan kamu. Ini pun ada. Kadang-kadang sedih kita melihat, contohlah bila makan ramai-ramai di atas meja kan. Contoh mungkin bukan sekadar keluarga kita, contoh dalam bulan Ramadan, kita buat iftar. Dah lama tak buat iftar ramai kan keluarga sebab PKP kan tuan-tuan. Lama bilalah negara kita nak kembali seperti sedia kala. Dan semalam, Allahu Akbar, kan, tinggi dah jumlah kes harian COVID-19 di negara kita, melebihi paras 20,000. Allah tuan-tuan, banyak dah. Di mana silap kita sebenarnya? Ini kadang-kadang kita kena fikir. Kadang kita lebih banyak memikirkan kesilapan orang lain. Inilah orang ni, inilah orang tu, inilah orang dan sebagainya. Tetapi persoalan kita ni, adakah kita dah membantu frontliners, membantu kerajaan untuk mengurangkan ataupun menghadkan, memutuskan rantaian ni? Tapi kadang diri kita sendiri, SOP pun kadang kita ambil leke ataupun kita sewenang-wenangnya. Kan? Banyak perkara lah. Sebab itulah penting dalam diri kita, tuan-tuan muslimin muslimat, kita melihat bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita katakan tadi adab. Inilah perlu kita tadabbur.
adab yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bab makan je. Belum adab yang lain, belum kita berbicara contoh hari ini di dalam apa? Di dalam media sosial kan. Bila ada orang tulis status dia kan di dalam wall dia, dalam orang kata laman buku dia ataupun dalam tweet dia ataupun dalam apa Instagram dia, IG dia, dia luahkan perasaan dia sebagainya. Tetapi bila luah ni tadi ada yang komen, dan komen ni bukanlah komen yang apa, yang untuk menasihati, bukan untuk membina, tetapi lebih apa, sebab itulah dikatakan tak salah mengkritik tapi jangan sampai menghina. Ingat tuan-tuan, tak salah kita mengkritik seseorang tapi jangan sampai kita menghina dia. Kita kritik dia sebab kita sayang dia, kita nak dia bangun, kita nak dia apa, dia bangun daripada rebah, dia bangun daripada mungkin kesusahan, kepayahan, mungkin daripada satu benda yang tak baik. Kita kritik dia, tapi niat tadi janganlah sampai kita menghina. Kemudian yang kedua, saat kita memuji seorang pun janganlah sampai menjadikan seorang tadi dia terlupa. Kadang memuji pun salah kan, kadang orang mengipas terlalu mengipas sangat sampai orang pun dia terlupa. Ini masalah juga. Sebab itulah muslimin, muslimat yang terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, indahnya kalam Allah, indahnya Al-Quran. Dengan Al-Quran ni boleh menjadikan kita seorang muslim yang baik. Sebab itulah Rasulullah ajarkan kepada kita, bacalah Al-Quran. Orang yang tak membaca Al-Quran umpama rumah yang hebat, rumah yang besar, sebuah rumah tapi rumah tadi dalam keadaan buruk, dalam keadaan usang, dalam keadaan rumah yang ditinggalkan walaupun rumah yang cantik. Umpamanya begitu. Seorang muslim yang tak membaca Al-Quran tidak ada nilai, sia-sia. Seorang yang apa, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah muslimin muslimat, cubalah ambil kesempatan hari ini. Allah Ustaz, saya umur dah lanjut Ustaz, barulah saya dapat kesedaran nak belajar. Masih belum terlambat. Selagi kita masih lagi hidup, selagi belum nyawa kita di kerongkong ni tadi, selagi apa, belum kita pakai apa, bantuan oksigen, sebelum doktor kata dengan parent kita, minta maaf, nak apa, nak tidurkan dulu, nak tidurkan. Sebelum tu lagi, sebelum koma, kita masih lagi peluang untuk berubah. Belajarlah. Walaupun tak banyak, walaupun kita mulakan dengan apa, Iqra, ba, ta, walaupun dalam keadaan i, u, tak apa. Allah tidak melihat berapa banyak kita khatam. Allah tidak melihat betapa fasihnya kita membaca Al-Quran. Kalau fasihnya, alhamdulillah, kebaikan pada kita. Tetapi Allah melihat, bahkan Rasulullah sebut, mereka yang belajar Al-Quran tergagap-gagap, kepayahan nak sebut, lidah terbelit, Allah bagi pada dia 2 pahala, tuan-tuan. Orang yang baca fasih ni 1 pahala. Tetapi yang tergagap-gagap, kepayahan, dia punya istiqamah nak belajar tadi, Ustaz susah kalau Ustaz nak sebut huruf ni, tapi dia belajar juga, belajar kat rumah pun dia belajar, berlatih lidah ni tadi. Allah bagi pada dia dua pahala. Pertama, pahala baca Quran. Yang kedua, pahala dia istiqamah, kepayahan tadi. Dia berkorban tadi, nak belajar juga. Sebab apa? Sebab dia nak cari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan puan-puan ya? Okay, alhamdulillah. Jadi itu tadi kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tanda penanda suatu perkara tadi menjadi satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan bismillah ni itu juga akan menjadi kadang-kadang daripada satu perkara yang haram, yang halal menghalang perkara tadi halal tapi menjadi haram. Contohnya apa tuan-tuan? Benda tadi halal, tetapi kerana kita tidak baca bismillah, kerana kita tidak mulakan dengan menyebut nama Allah, yang halal tadi menjadi haram. Apa dia tuan-tuan? Ini teka-teki ni kan? Teka-teki. Siapa boleh jawab kan? Siapa boleh jawab kan? Perkara yang halal kan, tetapi boleh menjadi haram tanpanya kita sebut bismillah. Okay, cepat siapa yang dapat? Boleh tulis kan? Boleh type tadi. Dapat? Tak ada. Okey, tak apalah. Okey, maksud dia ialah yang disebut sembelihan tuan-tuan. Ibadah sembelihan. Walaupun kita nak sembelih tadi haiwan yang halal seperti lembu, seperti ayam, seperti apa lagi? Burung puyuh kan. Kita nak sembelih ni seperti kambing. Binatang haiwan tadi halal. Tetapi sekiranya kita sembelih tadi tidak dimulakan
Syarat-syarat tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah di ghairillah kan. Tidak menyebut nama Allah, sembelihan tadi menjadi sembelihan ataupun haiwan tadi menjadi bangkai. Jadi haram kita makan. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah ni dengan nama Allah ni sebenarnya impact dia cukup besar dalam kehidupan kita. Sebab tu perlu kita tadabbur kan. Kita nak tidur kita baca apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Kan, bismikallah dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi jangan baca sekarang tuan-tuan. Kan baca sekarang ni bismikallahumma ahya wa amut kan, nak tidur lah. Jangan baca sekarang nak tidur nanti. Kan saya cakap seorang-seorang lah ke depan ni kan. Okay, jadi itulah maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Rahma, ma dengan dua harakat. Rahim. Rahim. 24 nama Rahim. Okay, Rahman, Rahim. Okay, dua perkataan ini bermula asasnya daripada 3 huruf. Rahma, rahma, rahma yang artinya berkasih sayang. Artinya kasih sayang. Daripada Rahman ni tadi, itu yang disebut Rahman dan juga yang disebut Rahim. Rahman, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmah, jangan Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman yang bermaksud pemurah, Rahim yang bermaksud penyayang. Bismillah, in the name of Allah, in the name of Allah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, the beneficent, kan. Ar-Rahim, the merciful. Allah Subhanahu Wa Taala, in the name of Allah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pemurah, yang maha penyayang. Kita tengok pun ayat ini muslimin musliman, kalau kita tadabbur, kita faham betul-betul. Allahu Akbar, hebatnya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dan Allah sebut dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah Ta'ala kata, orang yang beriman ni tadi, ciri-ciri orang-orang yang beriman, zukirullah, disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Surah Al-Anfal. Maksudnya Allah sebut, Allah katakan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman ni tadi, antara ciri dia, bila disebut nama Allah, zukirullah, disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Gemetar macam mana? Bukan tiba-tiba gugup, tak. Gemetar maksudnya timbul perasaan takut, timbul satu perasaan. Contohlah kita tengah buat kerja, sibuk dengan urusan duniawi, tiba-tiba muazzin melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jadilah Imam azan Mekah kan. Kurang macam tu lah tuan-tuan. Muazzin melakukan azan, kalau hati kita tak rasa apa-apa, tengah buat kerja, ataupun kadang ada orang tengah main bola kat padang ni, ataupun dia tengah urusan duniawi ni tadi, kalau tak timbul perasaan, Allah, aku tengah mesyuarat ni, Allah, aku tengah ni, Allah, aku tengah ada bersukan ni, Allah, aku tengah ada game ni, kalau tak ada sedikit pun perasaan, zukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hati ni, kalau tak ada perasaan langsung, tak berhasan pun, speaker bukan main kuat tuan-tuan. Speaker ni, 2-3 speaker bukan main kuat daripada Masjid Surau, bukan main kuat. Tetapi sedikit pun tidak memberi kesan pada telinga kita, tidak memberi sedikit pun kesan pada pada otak kita yang berfikir ini, tidak memberi kesan pun pada hati kita. Takut dan bimbang, kita takut tuan-tuan. Sekiranya hati kita yang disebut hati yang keras. Hati keras tak apa lagi, kita boleh boleh kita baiki lagi, boleh kita ubati lagi, boleh kita lembutkan lagi, boleh kita suburkan lagi. Tapi yang kita takut hati yang mati tuan-tuan.
hati yang mati Allah, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila hati mereka yang dikatakan hati yang mati, mereka sukar nak buat kebaikan, mereka sukar nak buat satu ibadah, mereka sukar nak nampak satu benda yang betul. Dia hanya nampak benda yang apa? Benda yang tak betul, benda yang tak betul pun dia nampak betul. Ini satu benda yang masalah yang cukup besar dalam hidup. Itulah penting muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita faham betul-betul, membaca Quran, faham maknanya dan kita cuba tadabbur walaupun tak banyak. Jadi dikatakan tadi Ar-Rahmanir Rahim. Pertama kita tengok kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang memberi erti apa? Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman ni Allah berikan kepada li jami'il makhluqat. Allah berikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang dikatakan ciptaan dia haiwan, binatang kan. Sama ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut apa? Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang besar, yang kecil. Semuanya Allah bagi apa? Bagi pada mereka kehidupan. Ar-Rahman, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Even sekalipun manusia ni tadi, walaupun manusia tadi yang disebut beriman kepada Allah, walaupun kan ada yang mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila disebut makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, mereka mendapat yang disebut Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Pemurahnya Allah tuan-tuan pada hamba, pemurahnya Allah pada semua makhluknya. Umpamanya apa? Contohnya kita tabur beras, kan? Kita balik kampung ni ataupun kat rumah kita ada ayam, kita tabur beras, kita tabur ni tadi semua dapat makan, kan? Burung ke, itik ke, ayam ke, semua boleh makan. Betul Ustaz? Betul Ustaz, contohlah hari ini kadang sekeliling kita ada orang tu, contohlah dia kata kan, gerak ni. Okay, minta maaf tuan-tuan. Ada masalah teknikal kita kan, masalah teknikal sikit. Inilah nak kata manusia perfect macam mana sekalipun manusia, dah dinamakan manusia ni kita serba kekurangan. Walaupun kadang-kadang lah, contohlah kadang mereka yang mungkin dah buat satu event, dah prepare betul-betul cantik dah, solid dah, ikut A to Z, SOP dan sebagainya. Tapi waktu-waktu kejadian, kalau Allah tak izinkan jadi, tetap tak jadi. Sebab itulah sebagai seorang manusia ni tadi, bila dia tahu kita ni manusia serba kekurangan, lemah, dan saya yakin dalam manusia tak ada orang dia nak satu event ataupun satu program tadi tak berjaya, betul tak? Semua nak cantik. Tapi kadang nak jadi, benda nak kata, benda nak jadi, macam itulah. Itulah, minta maaf tuan-tuan, masalah teknikal. Okay, kita sambung tadi yang disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman maksudnya pemurah Allah Subhanahu wa taala di jami'il makhluqat, pada semua makhluk Allah, tak kira siapa, walaupun beriman ataupun tak beriman. Kan hari ini kita melihat berapa ramai kadang yang disebut non-Muslim, tetapi mereka hari ini antara yang terkaya di dunia, non-Muslim. Kan Allah bagi dia kaya juga. Sebab apa? Sebab melihat ni tadi, Allah berikan kepada mereka bergantung kepada usahanya, bergantung kepada tindakannya, bergantung kepada apa yang dia nak, apa yang diusahakan. Kalau hari ini usaha dia, contohlah usaha dia daripada 10 ni, usaha dia 2 je, dia dapat 2 lah. Kalau usahanya daripada 1 sampai 10, Allah akan bagi dengan usaha dia tadi. Walaupun apa? Walaupun mungkin pada hari ini dia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia sifat Allah Ar-Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Kan? Allah yang Maha Pemurah, Rahman. Kemudian kita lihat Rahim ni tuan-tuan. Rahim yang Maha Penyayang. Penyayang Allah khusus kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Tadi kepada li jamil makhluk, kepada semua makhluk Allah. Tak kira lah kau siapa,
kau beriman ataupun tidak, hari ini kau usaha, hari ini kau akan dapat. Di atas dunia ni, duniawi, dia akan dapat kekayaan tadi, dia akan dapat kesenangan tadi. Siapa yang berusaha. Mungkin bagi mereka orang beriman ni tadi, ataupun kadang ada orang dia usaha juga, tapi usaha walaupun benda tadi salah, Allah tetap bagi juga dengan usaha dia. Tapi akan dipertanggungjawabkan di mana? Di akhirat tadi, di padang mahsyar. Tetapi yang disebut Ar-Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Allah Maha Penyayang, tuan-tuan. Sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Macam saya katakan tadi dalam surah Al-Anfal, Allah bagi tanda-tanda antara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah mereka ini bertawakal. Pertama, bila disebut nama Allah, takut dia. Bila dengan muazzin Allah, dia susah hati. Ini berapa ni mesyuarat ni? Tak betul lah ni kan. Dah nak maghrib ni. Mesyuarat masih lagi berlangsung, tak nak berhenti ni. Kita sebagai orang yang masih lagi ingat, masih lagi hati ni ada, orang kata walaupun mungkin sebutir iman ni tadi kita rasa bersalah sangat, lambat dah ni. Masih lagi kita ada iman ni tadi, gemetar hati ni. Allah, takut. Takut apa? Takut Allah Ta'ala murka kita. Takut, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah dengan kita. Takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh dengan kita. Sebab apa? Sebab dalam hidup ini tak ada lebih yang berharga, tak ada lebih yang bernilai, melainkan dalam hidupnya Allah redha dia. Sama juga dalam keluarga kan. Ibu ayah ni tak ingat, redha Allah ni tadi bergantung juga daripada redha walidain, daripada redha kedua ibu bapa kita. Kita takut, tuan-tuan, sekiranya hari ini kadang-kadang kita tak perasan perbuatan kita menyakiti ibu ayah kita, perbuatan kita muslimin muslimat. Kadang-kadang apa? Menyakiti mak ayah kita, percakapan kita, cakap pun Allah sebut dalam Quran apa? Pun merupakan apa? Satu bentuk penderhakaan kepada ibu dan ayah. Malaslah mak. Masih orang je kan. Malaslah mak. Tu pun dah satu bentuk penderhakan, apatah lagi, tuan-tuan, perbuatan kita. Mata kita jegil apa? Kita kecilkan mata, kita pandang mak kita ni macam nak makan mak kita ni. Layakkah kita menjadi seorang anak yang apa? Yang soleh dan soleha? Sekiranya hari ini muslimin muslimat, kita tidak ada adab dengan ibu dan ayah kita. Kita minta maaf lah kalau cerita mak ayah ni kadang sedih lah. Saya mudah terasa di hati kalau cerita tentang mak ayah. Sebab apa? Sebab kita kesian kepada mereka ni, mereka bersusah payah. Contoh mak kan, Rasulullah kata ummuka ibu kamu. Bila seorang bertanya tadi antara ibu dengan ayah yang mana lebih kita sayang, lebih kita kasih, lebih kita hormat, lebih kita kita jaga ni tadi. Rasulullah kata 3 kali, ibu kamu. Yang ketiga, yang keempat, barulah kita ni sebagai seorang ayah. Tapi ayah yang kecil hati. Sebab apa? Sebab pengorbanan ibu ni terlalu besar berbanding dengan kita. Mungkin hari kita penatlah mencari rezeki, tapi ibu ni tadi dia mengandungkan 9 bulan 10 hari, tuan. 9 bulan 10 hari bukan sedikit. Tanyalah mak kita yang mengandungkan kita. Mak, dulu Alung mak, masa dalam perut mak, menyusahkan mak tak? Tapi mak kata tak adalah, biasa. Mak bukan macam tu kan. Tapi kita tak boleh bayangkan, saat mengandungkan kita, nak tidur pun susah, tuan-tuan. Kaki ni bergerak-gerak. Kadang kita tengok isteri kita pun cukup, yang dah berkahwin lah, kita tengok isteri kita pun cukup. Kadang dia nak terlentang pun salah, mengiring ke kanan salah, ke kiri salah. Dia nak tidur pun tak selesa kan. Kita yang sebelah ni kita tengok pun tak selesa, apatah lagi mereka yang menanggung ibu ni tadi. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga beribu. Saya nak share lah, ada tinggal beberapa minit lagi. Kita baru
Ayat yang kedua ni, ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Kita cerita tentang redha ibu ayah ni tadi tuan-tuan. Bagaimana satu kisahlah seorang yang Allah berikan dalam hidup dia, seorang apa? Seorang ahli perniagaan yang kaya. Rumah yang besar, perniagaan yang hebat, kereta yang apa? Yang mahal-mahal. Tetapi yang menjadi satu ketika dalam hidup dia, dia tidak pernah rasa tenang dalam hati dia. Satu yang perkara yang teringang-yang dalam fikiran dia, dia ada kekayaan. Dia adanya kalau pergi ke bank, cucuk apa ni, kad ni tadi, terlihat angka ni tadi, bukan sekadar 6 angka, 7 angka tuan-tuan. Jutaan. Tetapi hati dia, pemikiran dia masih lagi tak tenang. Walaupun dia duduk rumah yang besar, adanya aircon, tilam yang empuk, bilik yang besar, rumah yang selesa, tapi dia tak rasa keselesaan dalam rumah dia. Tak ada keselesaan dalam hidup dia. Dia terfikir-fikir. Walaupun dia ada pasangan, walaupun dia ada anak, tapi anaknya semuanya dalam keadaan apa? Yang tidak menyenangkan hatinya. Sampailah satu hari, lelaki ni tadi, lepas balik kerja, lewat tadi, dia singgah. Terdetik hati nak singgah solat di masjid. Dan bila solat di masjid ni tuan-tuan, kebetulan saat itu adanya dianjurkan satu program kuliah maghrib. Lepas solat, dia rehat, dia mendengar lah. Dia sambil cuit-cuit dengar. Kebetulan saat itu, ustaz yang menyampaikan kuliah tadi bercerita berkaitan dengan ketaatan kepada ibu dan ayah. Ketaatan, carilah keampunan ibu dan ayah ni tadi. Selagi dalam hidup ini ibu ayah tak ampunkan kita, yakin dan percayalah hidup kita tak akan senang. Buat macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun perancangan kita, kalau ibu dan ayah kita tidak redha kita, yakin dan percayalah tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, walaupun saat kita belajar hari ini, kita cuba macam mana sekalipun, kalau tak ada redha ibu dan ayah, yakin dan percayalah hidup kita tak akan tenang. Kemudian bila dia dengar ni tadi, satu dia dengar je lah, tak ada pun sampai ke hati dia. Tapi bila sampai ke rumah tuan-tuan, macam biasa masuk ke rumah, isteri dia macam tak ada, anak dia pun seolah-olah macam dia pun tak ada. Semua buat hal masing-masing dalam rumah tangga ni tadi. Dan bila dia balik ke rumah, dia siap mandi sebagainya. Dan bila dia nak tidur ni tuan, dia termenung letak tangan ni kat apa? Dekat dahi ni. Bila kita letak tangan kat dahi ni apa? Kita tahu lah orang tu tengah apa? Tengah berfikir ada masalah yang besar dalam hidup dia. Dia macam ni lah, dia termenung teringat kata-kata ustaz ni tadi. Mohonlah ampun dengan ibu dan ayah, selagi adanya kesalahan kita, hidup kita tak akan tenang. Dia fikir apa tuan-tuan? Dia fikir, dia cari, pernah tak dia ada silap kepada ibu dan ayah dia? Dia fikir-fikir nak tidur pun tak lena ni tadi. Sampailah besok pagi dia tidur pun tak lena tuan-tuan. Sampai besok pagi dia cakap dengan isteri, dia kata, yang ni abang nak balik kampung sekejap, nak jumpa dengan mak. Kan isteri terkejut, abang ni tak pernah lama dah tak balik ni, tiba-tiba nak balik kampung ni, kenapa? Ni bukan PKP kan? Dia kata tak apalah, tiba-tiba ingat mak lah nak balik. Nak balik lah, nak ikut tak? Tak lah, balik seorang lah. Dia kata hubungan tu tak ada, kekeluargaan tu tak ada, kemanisan tu tak ada. Jadi pun baliklah ke rumah. Balik ni tuan, dia fikir lagi, apa dosa aku dengan mak aku? Aku ada dosa dengan mak aku tak? Bila balik ni tuan-tuan, sampai kat rumah, mak dia tinggal seorang. Jumpa dengan mak dia, sampai disalam dah dengan mak dia tadi kan. Disalam macam biasa. Berbual, kata apa khabar, mak ni kata lamanya kau tak telefon, lama ni kau tak balik kan. Abang tahu kau sibuk kan. Mak ni dia biasa mengalah kepada anak dia. Lagi 10 minit lah. Mak selalu mengalah dengan anak dia. Jadi tak apa, abang kata mak tadi makan dulu lah. Makan dulu, mak dah siap lama tadi. Makan rehat-rehat santai-santai kan. Bila malam ni maghrib tadi santai lah, rehat-rehat. Jadi anak tadi merasakan inilah peluang dia, rasa masa yang sesuai. Dia nak berbicara dari hati ke hati.
kadang anak ni dia biasa kan, anak lelaki ni dia kuranglah nak berbual dengan mak, betul tak? Kadang telefon pun poin-poin je kan, beza dengan anak perempuan ni kalau sejam pun habis bateri baru dia apa, ada je benda nak cerita kan. Tapi anak lelaki ni mungkin lah macam tu lah kot. Anak lelaki ni tak tahulah, kadang anak lelaki ni benda-benda yang apa, yang itulah yang asas ataupun yang basic yang perlu dia sampaikan tu je lah. Tapi anak perempuan ni panjang cerita ni. Jadi anak pun ceritalah yang lelaki ni tadi, dia kata, mak ni nak tanya sikit lah, Alung nak tanya sikit. Sejak mak lahirkan Alung ni tadi sampailah hari ni Alung dah besar, Alung ada keluarga, ada kerjaya, Alung berjaya. Nak tanya mak sikit lah, pernah tak dalam hidup Alung ni tadi belum cakap ni tuan-tuan? Anak tadi dah menangis kan. Kata, ada tak Alung apa menyakiti hati mak? Dia tanyalah apa ni, dia tanya mak dia, ada tak Alung menyakiti hati mak? Dan mak ni tadi kan, mak ni walaupun ada, dia akan sembunyi perasaan tu tadi, dia akan sembunyi kesalahan. Dia kata tak ada Alung, mana ada anak mak semuanya baik-baik kan, semuanya baik-baik kan, semuanya pandai-pandai, semuanya bagus-bagus, tak adalah. Tapi anak Alung ni tadi dia rasa macam tak sedar. Mak cerita, mak cakap lah, Alung boleh terima dengan dada terbuka. Mak cakap lah, tak tahulah mak, dia kata dalam hidup Alung ni, walaupun Alung senang, walaupun Alung kaya, walaupun Alung ada kemewahan, tapi hati masih lagi tak senang. Sebab Alung terdengar ceritalah dekat masjid hari tu, satu cerita. Lepas tu bila dengar tuan-tuan, bila anak ni nangis, mak dia tadi pun ceritalah, kata Long, sebenarnya Alung ingat tak masa tu saat umur 18 tahun, saat 17 tahun, saat tu Alung baru lepas SPM dan nak tunggu result, Alung pergi apa, kerja part time. Mungkin Alung dah lupa peristiwa tu. Tapi satu petang tu, bila mak tanya, mak ambil seluar Alung ni tadi, Alung datang kat mak tadi bawa seluar jin. Dan seluar tu dalam keadaan lusuh lah. Dia jadi lusuh sebab apa? Sebab waktu tu mak basuh seluar jin Alung menggunakan seperti basuh biasa, tapi menjadikan dengan basuh tadi, mesin basuh tadi, dengan mesin basuh tadi menyebabkan seluar tadi apa, dia luntur. Jadi Alung tadi fikir-fikir, ingat mak. Dan saat tu Alung saat petang tu mungkin balik kerja penat, Alung ambil seluar jin tadi, Alung lempar kat ibu, Alung lempar kat mak. Seluar jin tadi dengan perasaan, dengan marah tadi. Alung marah mak tadi, kenapa basuh seluar tadi? Dah jadi buruk, Alung beri mahal. Alung marah saat tu, marah sangat pada mak. Tinggikan suara, hentak kaki, hentak pintu. Dan saat tu Alung, mak diam. Dan sebenarnya pada saat tu lah, mak pendam perasaan tadi, kesalahan tadi. Bahkan mak berkata, aku akan bawa kesakitan ini sampailah aku mati. Walaupun mak dia dah lupa dah tuan perkara tu tadi, tapi mak dia kata, mak akan bawa benda ni sampai mak menutup mata mak. Kerana saat tu tuan-tuan, mak tadi terasa sangat betapa biadabnya anak ni tadi ambil seluar jin, campak kat muka mak dia. Allahu Akbar, anak apa ni tuan-tuan? Sebab tu lah muslimin muslimat, bila Alung ni tahu, dia menangis. Dia kata, mak minta maaf. Minta maaf mak, minta maaf, minta maaf. Memang teresa-esa anak ni tadi. Dengan ibu dia tuan-tuan, menangis. Keluar air mata dan mak pun menangis bila anak menangis. Minta maaf, dia kata. Dah Alung, kalau Alung tak minta maaf mak pada hari ni, pasti mak bawa dosa ni, mak bawa kesalahan ni sampai mak mati. Tapi Alhamdulillah, hari ni Alung bertanya mak, dan hari ini mak berlapang dada memaafkan segala silap Alung. Dan tuan-tuan, hebatnya benarlah kata Ustaz tadi, bila mak ayah ampunkan kita, bila mak ayah redha dengan kita, hati kita dengan akan tenang. Lepas peristiwa itu tuan-tuan, muslimin muslimat, lelaki ni tadi malam tu dia dapat tidur dengan tenang, dengan senyuman, dengan gembira. Sebab dia dah dapat jawapan. Kenapa selama ni walaupun dia kaya, walaupun dia senang zahirnya, walaupun dia ada keluarga yang hebat, tapi tak ada rasa kemanisan dalam keluarga tadi, baru dia tahu ini jawapan dia. Dosa aku dengan ibu, dosa aku dengan mak.
Dan bila balik ke rumah muslimin muslimat, miracle keajaibannya masuk ke rumah. Tiba-tiba isteri yang sebelum ini tak pernah hormat dengan dia sebagai seorang suami, kita keluarga, masuk-masuk isteri tadi menangis tuan-tuan. Dia kata, bang, I minta maaf bang, selama ni abang tak hormat dengan ayah. Anak ni tadi yang degil, anak yang biadab, tiba-tiba saat itu juga mohon kemaafan pada. Bayangkanlah tuan-tuan, miracle-nya, hebatnya mereka apabila dalam hidup dia adanya redha ibu dan ayah. Sebab itulah satu peluang. Sebab itu Rasulullah kata, rugilah manusia tadi, rugilah anak tadi sekiranya adanya ibu dan ayahnya dalam usia tuanya tidak menjadi asbab dia masuk dalam syurga Allah. Celakalah dia, rugilah dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada berbaki lebih kurang 4 ayat, kita barulah 2 ayat tuan-tuan. Ada 5 minit lagi, 2 ayat. Saya nak katakan tadi itu penting kita tadabbur Al-Quran. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Jika manusia ibu pun sayang anak dia, Allah lebih sayang hamba-hambanya lebih hebat daripada seorang ibu tuan-tuan. Hari ini cubalah bersama-sama kita mencari redha ibu ayah kita, mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan pencarian ini, dengan usaha ini, dengan istiqamah ini, Allah memberikan kebaikan dalam hidup kita, ketenangan tuan-tuan, ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam menguruskan urusan ukhrawi dan juga duniawi. Ingat satu perkara muslimin muslimat, ingat Allah janjikan mereka yang mencari ukhrawi, mencari akhirat, Allah jamin dalam masa yang sama dunia akan kejar dia. Kita tak payah kejar dunia ni, dunia akan kejar dia. Allah akan mudahkan urusan dunia, Allah akan mudahkan pencarian tadi, rezeki dia tadi. Saya kira dalam hidup dia utamakan akhirat. Tetapi orang yang utamakan melebihkan dunia, kan, Allah akan menyempitkan urusan dia di dunia dan juga urusan di akhirat lagilah jauh. Dan insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita faham Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu ayat. Baru satu ayat, belum kita masuk ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham dua sifat Allah ini, maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah maha pemurah, usahalah tuan-tuan, usahalah. Kalau kita nak berjaya hari ini, kita kena berani membuat satu perubahan. Kita kena berani berubah kalau nak berjaya. Ramai orang dia tak akan berjaya kerana dalam hidup dia tak nak berubah. Dia nak dalam comfort zone, kan, maksudnya dalam keadaan selesa, dia tak nak berubah, dia tak akan berjaya. Dia tahap tu je lah. Kemudian yang kedua, kita faham Rahim tadi, kasih sayang Allah. Nak cari kasih sayang Allah, tengoklah yang Allah sebut tadi dalam surah Al-Anfal. Ciri-ciri orang-orang yang bermuin, hati dia gemetar bila baca Quran, bertambahlah iman dia, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan yang dia buat mencari berkaitan dengan urusan duniawi dan juga urusan ukhrawi, insya-Allah. Saja kita sampai penghujung, lagi seminit, kita tutuplah, kita doa sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, ya Allah, dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini ya Allah, Sayyidul Ayyam, pagi Jumaat yang penuh barakah ini ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah kerana masih lagi memilih kami ya Allah untuk hadir dalam program ini.
untuk hadir dalam program-program, dalam suasana yang boleh menyuburkan hati kami, yang boleh melembutkan hati kami yang keras ini ya Allah, yang boleh menghidupkan hati kami yang mati ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur ya Allah kerana masih lagi Engkau memilih kami ya Allah, memilih kami untuk berada dalam suatu suasana yang mudah-mudahan Engkau memberikan kepada kami keridaan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafar. Ya Tuhan ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesilapan kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Kau jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang diampunkan dosanya ya Allah dengan taubatan nasuha ya Allah, dengan taubat nasuha ya Allah. Ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dapatlah sekiranya ya Allah pada pagi ini Engkau ampunkanlah juga ibu dan ayah kami ya Allah. Dua insan yang banyak berkorban untuk kami, ibu dan ayah kami yang sanggup dalam hidupnya bersusah payah untuk kami, jiwa dan raganya untuk kami, niat kami senang, niat kami bahagia ya Allah. Oleh itu ya Allah, jadikanlah kami, pilihlah kami anak-anak mereka yang soleh dan soleha. Pilihlah kami ya Allah, izinkanlah kami ya Allah untuk menjadi anak-anak mereka yang soleh dan soleha, anak-anak yang menyenangkan hati mereka ya Allah. Anak-anak yang memberikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Anak-anak ya Allah yang mampu memberi syafaat kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa ahli keluarga kami, pasangan kami. Ya Allah, jadikanlah isteri kami anak yang soleha kepada ibu dan ayahnya juga ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah keluarga kami ya Allah mawaddatan warahmah, sakinah ya Allah, dengan ketenangan ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang diberikan kebaikan keridaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya Aziz, ya Ghafar ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah, ya Sattar. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada wabak ini ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah daripada wabak bencana ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika min ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal waba' wal bala', Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujungnya. Kejap, 1 jam kan. Saya mohon kemaafan seandainya ada silap dan salah yang sepanjang saya menyampaikan pengisian pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudilah untuk kita bersama-sama berada dalam program ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada minggu hadapan juga kita akan diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Pastinya pertemuan kita kerana Allah, berpisah juga kita kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Channel TV.